Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Terima kasih memilih kami bagi pengisian informasi anda. Tajuk utama pagi ini. Malaysia kekal dahului senarai destinasi percutian mesra Muslim terbaik. WHO gusar penularan cacar monyet tidak dapat dibendung. Malaysia sekali lagi mendahului senarai destinasi percutian mesra Muslim terbaik untuk pelancong Islam. Kenyataan dikeluarkan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI Mastercard Crescent Rating 2022. Turki, Arab Saudi dan Indonesia berada di kedudukan kedua, manakala Singapura terus menjadi destinasi pelancongan mesra Muslim teratas dalam kalangan destinasi bukan ahli Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, diikuti Taiwan, Thailand dan United Kingdom. Ketimbang pelancong Islam antarabangsa mencecah 160 juta pada 2019 dan selepas terganggu rentetan pandemik pada 2020 dan 2021. Ketimbang pelancong Muslim diunjur mencecah 140 juta pada 2023 dan kembali kepada paras pada 2019 iaitu 160 juta pada 2024. Unjuran sebelum pandemik sebanyak 230 juta ketibaan menjelang 2026 kini akan dicapai pada 2028 dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM987 bilion. Malaysia kekal sebagai destinasi utama dalam GMTI sejak ia dilancarkan pada tahun 2015. Semua pengusaha restoran mamak disaran agar mengekalkan harga makanan berpatutan meskipun berlaku kenaikan harga barangan ketika ini. Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, Datuk Jawahar Ali Taib Khan berkata tujuan utama pembukaan restoran mamak itu sendiri lebih mementingkan harga berpatutan serta memberi perkhidmatan terbaik. Kita jangan ingat restoran mamak ni semua sama. Kita kena tengok apa konsep restoran. Based on overhead. Tengok sewa dia. Tengoklah macam mana pinggan yang macam mana yang digunakan, kalau malam biasa ke. Dan dia punya presentation kedai dia. Macam kita lah kalau kita pergi Starbucks umpamanya. Benda yang sama pun kalau kita datang ke restoran mamak jauh lebih murah. Tapi kita tak ada siapa nak pertikaikan pun. Beliau berkata demikian dalam sidang media berhubung dakwaan wujudnya kartel mamak di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan dan Timbalan Presiden Persekutuan Pertubuhan India Muslim Malaysia Muhammad Azrin Anwar Ali. Pengusaha akan terus memberi perkhidmatan berkualiti, menyediakan makanan yang bersih serta menjaga kebersihan kedai dengan baik untuk keselesaan pelanggan. Beliau turut menzahirkan perhargaan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP kerana bersikap profesional dalam menjalankan tugas terutamanya ketika menyiasat aduan mengenai harga makanan di restoran mamak. Orang ramai mengambil kesempatan kebenaran kenderaan persendirian merentas sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan bermula semalam untuk makan angin serta menziarahi ahli keluarga di negara jiran. Tinjauan di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang mendapati kenderaan mula keluar masuk di kompleks berkenaan seawal 8 pagi untuk urusan ke Thailand dan juga sebaliknya. Orang ramai mengambil peluang masuk dan keluar dari sempadan selepas kerajaan Thailand membenarkan rakyat Malaysia membawa balik kenderaan yang ditinggalkan di negara itu. Pergi center kereta, cok kata. Ya. Sebelum ni? Sebelum ni jalan ke? Ya. Macam nak berasa hari ni dengan pembukaan sempadan ni? Takut kena denda ke apa? Lama-lama. So, suka hari ni? Suka boleh pukul? Suka. Apa suka? Suka lah, gembira sikit, ramah. Ramah apa? Apa? Boleh jalan lah, luas sikit. Sebelum ni PKP, duduk rumah. Urusan kemasukan ke Thailand juga mudah apabila pihak berkuasa hanya menyemak status vaksinasi di aplikasi MySejahtera selain semakan pas sempadan sebelum dibenarkan masuk. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan sebelum ini mencangkakan 1,000 kenderaan persendirian dari Thailand memasuki Kelantan pada hujung minggu susulan pembukaan sempadan. Kemasukan kenderaan itu dijangka memasuki Kelantan di 3 pintu utama iaitu Stesen Kawalan Sempadan JPJ Rantau Panjang, Pekalan Kubur dan Bukit Bunga.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Semporna menggagalkan cubaan sebuah bot pam menyeludup minyak masak paket di perairan Semporna, Sabah. Sebab bot pam tanpa nombor pendaftaran dikesan bot peronda maritim ketika operasi Op Pluto Timur dijalankan. Pengarah Zon Maritim Semporna, Komander Maritim Norimi Hassan dalam satu kenyataan berkata, ketika dihampiri, tekong bot bertindak mengemudi bot ke kawasan lebih cetek dan terjun melarikan diri ke daratan berhampiran. Sebelum dia dikesan bergerak dalam keadaan mencurigakan di lokasi sekitar 0.7 batu nautika timur laut Pulau Kulapuan. Pemeriksaan ke atas bot menemui 1 tan minyak masak dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dan enjin bernilai kira-kira RM8,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, cubaan menyeludup keluar minyak masak bersubsidi. Siasatan lanjut dilakukan bagi mengesan pemilik bot serta dalang di sebalik kegiatan terbabit. Aduan orang awam yang sering berdepan gangguan bekalan elektrik di Kota Warisan Sepang, Selangor membawa kepada pemungkaran kegiatan melombong mata wang digital Bitcoin. 4 premis rumah kedai yang menjadi lubuk mesin Bitcoin akhirnya diserbu Suruhanjaya Tenaga ST dalam satu operasi. Siasatan mendapati sedikit menjalankan operasi haram itu sejak Disember tahun lalu dengan jumlah kerugian ditanggung Tenaga Nasional Berhad TNB sekitar RM30,000 sebulan bagi setiap premis. Jumlah kerugian keseluruhan yang dialami TNB mencecah RM720,000. Sedikit berselindung di sebalik premis yang dilengkapi kamera litar tertutup CCTV. Okey, kalau kita tengok ini melibatkan 72 mesin Bitcoin. Anggaran yang dikira oleh TNB tadi sekitar RM30,000 sebulan. Satu premis. Sejak bila dia orang ni buat operasi tu? Sebenarnya operasi ini telah diintip oleh TNB dari maklumat awal daripada satu premis itu telah dimasuki pada bulan 12 itu. Kemudian diulang semula. Jadi kami terpaksa mengambil tindakan bulan 12, bulan 6 telah repeated offence. Aktiviti kecurian elektrik oleh sindiket Bitcoin itu, tegas beliau, bukan sahaja membahayakan nyawa orang awam, malah turut menjejaskan industri elektrik. Seorang penyelia rancangan Tanah Felda dipenjara 14 hari dan denda RM25,000 di Mahkamah Session Seremban Negeri Sembilan kerana menyalahgunakan jawatan untuk mendapatkan tender projek bagi membekal dan menanam bunga hiasan bernilai RM4,990 4 tahun lalu. Hakim Rusyal Lutfi Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Syafiq Mota, 34 tahun, selepas dia mengaku bersalah. Hukuman penjara berkuat kuasa daripada tarikh tertuduh ditangkap 24 Mei lalu. Muhammad Syafiq, setiausaha jawatan kuasa tender rancangan di Pejabat Felda Palong 5, didakwa menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan dengan memilih syarikat miliknya, syarikat SNF Barakah Enterprise, bagi menyediakan tenaga buruh, peralatan dan pengangkutan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Felda Palong 5 pada November 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 serta boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Muhammad Azri Firdaus Muhammad Ali, manakala Muhammad Syafiq tidak diwakili peguam. Baru sebulan keluar penjara kerana mengedar dadah, seorang bekas banduan tidak serik meneruskan kegiatan itu sekali lagi ditahan. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek berusia 42 tahun itu sebelum ini dihukum penjara 14 tahun di penjara Songkhla, Thailand. Dia ni pernah ditahan di penjara di negara jiran. Baru saja dibebaskan pada 27 bulan 4, 2022. Maknanya baru beberapa hari saja bebas di penjara dan berada di penjara sana atas kesalahan yang dadah juga selama 14 tahun, 3 bulan. Polis menahan suspek di tepi jalan Kampung Dangar, Pasir Mas. Berlaku pergelutan sebelum dia ditahan dan hasil pemeriksaan, bungkusan mengandungi 48,000 pil kuda ditemui di dalam bagnya. Dadah dianggarkan bernilai RM480,000. Susulan tangkapan itu, polis menyerbu rumah di Kerau Bayu Lalang, Pasir Mas dan menahan seorang lelaki berusia 35 tahun dipercayai pengedar dadah.
Suspek pertama mengaku mendapatkan bekalan daripada lelaki itu. Mereka direman 7 hari sehingga 7 Jun bagi siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Seorang penunggang basikal maut dilanggar sebuah kereta dalam kemalangan di Jalan Temiang Pantai, Seremban Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, mangsa seorang lelaki berusia 72 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Kemalangan dipercayai berlaku jam 8.30 pagi semalam. Katanya perodua azia dipandu seorang wanita berusia 26 tahun dari arah Jalan Pantai menghala ke Kajang dipercayai hilang kawalan dan terbabas ketika tiba di lokasi kejadian. Kereta itu kemudian merempuh basikal ditunggangi mangsa di bahu jalan. Pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selepas 2 tahun disambut dalam suasana suram akibat kekangan pandemik COVID-19, tahun ini perayaan Hari Gawai yang diraikan masyarakat Dayak berlangsung meriah. Tradisi kunjung-mengunjung diteruskan di seluruh Sarawak sekaligus menyemarakkan suasana sambutan perayaan yang diadakan selepas berakhirnya musim menuai. Semalam, kemeriahan itu turut dirasai di Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Anjuran Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sayap Pesaka di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK yang dihadiri lebih 5,000 pengunjung. Orang ramai teruja memanfaatkan sepenuhnya kelonggaran dalam fasa peralihan ke endemik untuk mengunjungi rumah terbuka berkenaan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut hadir memeriahkan majlis bersama pemimpin Sayap Pesaka PBB termasuk timbalannya Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Selain persembahan kebudayaan, tetamu turut dihidangkan pelbagai juadah tradisional masyarakat Dayak, antaranya ayam pansuh iaitu ayam yang dimasak dalam buluh. Turut dihidangkan kuih-muih tradisional seperti penyaram, kuih jala dan kuih sepit serta tidak ketinggalan kek lapis Sarawak. Dalam pada itu, Hari Gawai turut meriah diraikan masyarakat Dayak di Johor. Meskipun berjauhan dari kampung halaman, namun perayaan tetap disambut sebagai tanda kesyukuran dan menjadi peluang terbaik untuk mengeratkan perpaduan masyarakat itu. Bagi mereka, apa yang lebih penting dapat berkumpul bersama keluarga, saudara mara dan sahabat handai selepas pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Dah siap buat kek lapis tu, kita beli je lah. Kalau nak buat sendiri tu memang akan rasa lebih sedap, tetapi dengan keadaan macam gini, so keadaan macam tak mengizinkan nak buat sebab kosnya agak besar untuk buat kek lapis, satu loyang kek lapis. Memang sangat gembira, sangat bersyukur sebab dah boleh berkumpul seperti ini balik, jemput kawan-kawan datang rumah. Jadi kita pun boleh buat program balik. Biasa Hari Gawai ni kita orang tunggu yang masak dalam buluh tu. Itu yang kita tunggu. Masa pandemik dulu susah juga dalam masa peralihan ini kita boleh berkumpul dengan kawan, dengan jiran sebelah. Lepas tu Hari Gawai ada meriah sikit lah. Sambutan di Pasir Gudang oleh komuniti Dayak, tradisi dan budaya tetap dikekalkan bagi mewujudkan suasana sama di Sarawak. Pemakaian baju burung lengkap bersama lanjang serta alat muzik seperti tawak, bebendai, engkerumung dan dumbak tetap subur. Seni dan budaya itu dihidupkan agar memberi inspirasi dan jati diri kepada generasi muda masyarakat itu di Johor. Selamat Hari Gawai, kayu buru berai damai, lantang dengan tumbuhan menua. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis sambutan Aidilfitri Keluarga Persatuan Kebajikan Anak-anak Pahang di Ibu Kota Pekap di Ibu Negara. Baginda berdua meluangkan masa hampir 2 jam di majlis berkenaan untuk beramah mesra dengan anak-anak Pahang yang hadir. Seri Paduka turut menyampaikan sumbangan wang hasil kerjasama julung kali Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Pekap kepada 28 asnaf anak-anak Pahang Wilayah Persekutuan.
perempuan. Menerusi kerjasama itu, RM260,100 disumbangkan. Turut dihadiri Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib yang juga Ahli Parlimen Maran serta penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya Misha Omar mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun 38. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 untuk TV3 Malaysia. Selamat ulang tahun yang ke-38 kepada TV3. Selamat ulang tahun ke-38 untuk TV3. Semoga TV3 terus sukses dan terus maju. TV3 sentiasa bersamamu. Bertemu kembali. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak yakin penularan virus cacar monyet dapat dibendung sepenuhnya pada ketika ini. Perkara itu disuarakan pengarah WHO wilayah Eropah Hans Kluge. Justru beliau menggesa kontak rapat perlu dikurangkan dengan pemantauan dan pengesanan selain tindakan berkesan dalam kalangan komuniti perlu dilaksana dengan pengasingan kes. Setakat ini, cacar monyet tidak memerlukan langkah pencegahan sama seperti COVID-19. Berikutan virus itu tidak merebak melalui cara sama. Bagaimanapun, potensi penularan adalah tinggi. Sehingga kini ratusan kes cacar monyet direkodkan di Eropah, Australia dan Amerika Syarikat. Namun cara virus itu merebak belum dikenal pasti. Menurut WHO, majoriti kes direkodkan adalah dalam kalangan gay dan biseksual. Selepas 6 minggu perbicaraan dengan bekas isteri Amber Heard, keputusan akhirnya memihak pelakon terkemuka Hollywood Johnny Depp. Depp diberikan pampasan sebanyak $10 juta Amerika serta tambahan $5 juta sebagai ganti rugi punitif. Panel juri memutuskan perkara itu selepas penelitian dan penilaian dibuat terhadap keterangan kedua-dua pihak selain saksi pakar yang juga bekas rakan kongsi Johnny Depp, Kate Moss. Heard kelihatan murung ketika keputusan dibacakan. Heard 36 tahun memfailkan saman balas terhadap Depp menuntut ganti rugi hampir $97 juta selepas mendakwa pasukan peguamnya memalsukan tuntutan terhadap pelakon itu. Dia sebelum ini diberi pampasan $2 juta selepas membuktikan salah satu tuntutan balasnya kepada juri. Depp memfailkan saman terhadap Heard ekoran mengeluarkan kenyataan berbau fitnah di Washington Post pada 2018. Pelakon Aquaman itu mendakwa bekas suaminya melakukan keganasan rumah tangga dan serangan seksual selain merosakkan reputasinya. Namun tuduhan itu dinafikan Depp dengan beberapa hujah pembelaan. Meskipun tidak hadir di mahkamah ketika keputusan dibacakan, Depp dalam satu kenyataan dibacakan jurucakapnya menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada juri. Kes berprofil tinggi berkenaan mendapat perhatian selepas pendedahan beberapa insiden antara kedua-dua pelakon itu. Saya Misha Omar mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun 38. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 untuk TV3 Malaysia. Selamat ulang tahun yang ke-38 kepada TV3. Selamat ulang tahun ke-38 untuk TV3. Semoga TV3 terus sukses dan terus maju. TV3 sentiasa bersamamu. Kita ke laporan sukan. Hasrat skuad hoki lelaki kebangsaan untuk merangkul kejuaraan Piala Asia buat kali pertama dalam sejarah tidak kesampaian apabila tewas 1-2 kepada Korea pada aksi final di Jakarta, Indonesia semalam. Bagaimanapun, pujian wajar diberikan kepada anak buah Arul Sevaraj sepanjang kejuaraan ini selepas salah satu misi iaitu layak ke Piala Dunia di India tahun depan tetap tercapai. Aksi final hoki Piala Asia di antara Malaysia menentang Korea berlangsung di Stadium Hoki Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad hoki lelaki kebangsaan ketinggalan pada minit ke-17 menerusi gol padang Jong Manje. Namun anak buah Arul Sevaraj tidak mengambil masa yang lama untuk menyamakan kedudukan melalui Syed Syafiq Syed Cholan minit ke-25. Bagaimanapun, gawang skuad negara sekali lagi bocor pada minit ke-52 apabila pemain tengah Korea Hwang Tae-il meledakkan gol kedua yang juga gol kemenangan pasukannya. Kekalahan 1-2 itu menyaksikan skuad negara mengulangi pencapaian bergelar naib juara pada edisi 2017 di Dhaka, Bangladesh. Sementara ini kali kelima Korea merangkul kejuaraan Piala Asia selepas kali terakhir memenangi piala ini pada tahun 2013 di Ipoh, Perak. Sekalipun kemarau kejuaraan Piala Asia kini berpanjangan selama 40 tahun,
salah satu misi untuk layak ke Piala Dunia di India tahun depan tetap tercapai selepas berjaya menempatkan diri dalam Super 4 di Piala Asia kali ini. Malaysia melakar kemenangan kedua pada aksi persahabatan antarabangsa selepas menewaskan Hong Kong 2-0 malam tadi. 2 gol dijaringkan Shafawi Rashid dan Syafiq Rahib sekaligus suntikan moral buat skuad kendalian jurulatih Kim Pan Gon menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2023 menentang Turkmenistan 8 Jun ini. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, perlawanan kedua aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 malam tadi menyaksikan kehadiran lebih 19,000 penyokong. Harimau Malaya yang tidak pernah menang ke atas Hong Kong sejak 2012 akhirnya memecah kebuntuan menerusi sepakan penalti Safawi Rashid pada minit ke-31 selepas Akhir Rashid dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Fung Hinghwa. Memasuki babak kedua, Hong Kong yang dibimbing jurulatih dari Norway, John Anderson, tampil lebih tersusut untuk memburu gol penyamaan. Kemasukan 2 tonggak naturalisasi iaitu Guilherme Di Paula dan Muhammad Sumareh serta Syafiq Rahim dan Faisal Halim pada mulanya kurang menyengat dan mudah dipatahkan benteng pelawat. Bagaimanapun, gol kedua dicari tetap hadir pada minit ke-89 hasil sepakan percuma Syafiq yang membias sukena benteng lawan untuk mengakhiri aksi dengan kemenangan. Selepas ini, Malaysia akan turun dalam perlawanan pertama aksi kelayakan Piala Asia 2023 menentang Turkmenistan di venue sama 8 Jun ini sebelum menentang Bahrain 11 Jun disusuli Bangladesh 3 hari selepas itu. Jenazah legenda bola sepak negara Syed Ahmad Abu Bakar, 76 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Lama Arau jam 9.58 malam tadi. Jenazah tiba di tanah perkuburan selepas disolatkan di Masjid Negeri Arau, berdekatan kediamannya. Lebih 200 ahli keluarga, kenalan dan orang ramai hadir di tanah perkuburan untuk memberi penghormatan terakhir. Kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia membantu mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tuanku Fauziah HDF tengah hari semalam akibat serangan jantung. Allahyarham juga bertarung dengan kanser prostat 2 tahun lalu. Reda dengan ketentuan ilahi, anak-anak Allahyarham memberitahu ramai pihak termasuk kenalan Allahyarham membantu keluarga mereka melancarkan urusan pengkebumian. Maka baginya pahala besar lebih. Teka-teki mengenai siapakah individu yang layak mengisi jawatan Ketua Jurulatih Penang FC pada baki saingan Liga Super musim ini akhirnya terjawab apabila pasukan itu melantik Zainal Abidin Hassan sebagai pengendali baru. Bagaimanapun, tugas berat menanti Zainal terutamanya dalam mengembalikan keyakinan penyokong Penang FC selepas pasukan berkenaan beraksi hambar di bawah kendalian Thomas Truka sebelum ini. Saya tak nafi khususnya penyokong Pulau Pinang FC, mereka di saat ini mereka memang amat kecewa dan kemasukan saya mereka tentu sekali ingin sesuatu yang baik ataupun perubahan drastik yang baik. Jadi saya itulah tugas saya yang harus saya buat, dan kepada penyokong pasukan Penang FC yang paling penting pemain ke-12 ini terus memberi semangat kepada pasukan supaya mereka dapat melonjak dengan cepat dan begitu baik. Untuk rekod, Zainal pernah mengemudi pasukan Harimau Kumbang pada musim 2017 hingga 2018 sebelum berpindah ke Melaka United pada tahun 2019. Bukan sahaja berusaha mengembalikan keyakinan penyokong, Zainal turut akan mengenal pasti kelemahan Penang FC dalam masa terdekat dan cuba memperbaiki segala kekurangan sebelum kembali mengharungi baki saingan Liga Super musim ini. Selepas 8 perlawanan, Penang FC berada di tangga tercorod dengan 3 mata dan lebih menyedihkan, pasukan ini merupakan satu-satunya pasukan yang belum mencatat kemenangan. Tugasan pertama Zainal di Penang FC adalah menentang PJ City FC 18 Jun ini.
Sekian buat pagi ini. Terus dapatkan pelbagai informasi melalui saluran media sosial Buletin TV3. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.